Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Cuti lama lupa dah. Tang muka surat 6 kot. Ihsan. Mana? Bawah muka surat bawah 4 baris bawah. Kata Tuan Musannif rahimahullahu taala, bermula ihsan itu berbuat baik dengan maknanya mengerjakan segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya daripada segala yang disuruh itu dengan elok yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya, seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah Ta'ala itu di hadapan Allah Ta'ala, seolah-olah hadapan. Baik, kata musannif, sambung lagi Misbahul Munir, sambung lagi. Bermula makna ataupun ta'rif ihsan itu. Apa dia ihsan? Ihsan ni berbuat baik, kata musannif. Berbuat baik, ihsan ni berbuat baik. Dengan maknanya, makna berbuat baik itu, dikehendaki dengan makna berbuat baik itu, ialah mengerjakan segala perintah Allah Ta'ala. Buat segala perintah Allah Ta'ala. Apa dia yang Allah Ta'ala perintah? Perintah pada buat amal kebajikan, amal soleh, tu semua perintah Allah. Semua perintah Allah tu. Seperti misalan perintah Allah ni sembahyang, puasa dan sebagainya daripada amal-amal soleh. Daripada segala perkara yang disuruh itu, perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala tu. Sebagainya, makna dia banyak lagi perkara yang Allah Ta'ala suruh selain pada sembahyang dan puasa. Sembahyang, puasa, zakat, haji ni khusus. Khusus. Mana dia Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh kita ni. Suruh Allah Ta'ala dengan hukum atas kita ni ditaklifkan atas kita dengan dua. Suruh dengan mesti. Suruh dengan tegah, iaitu wajib. Suruh dengan putus, iaitu nama dia wajib. Dan suruh dengan pilih, boleh buat, nak buat tak apa, tak mau buat tak apa. Suruh dengan bagi bebas. Allah Ta'ala suruh tapi bagi pilih, nak buat tak apa, tak mau buat tak apa. Nama dia sunat. Suruh Allah Ta'ala dalam Quran ni, suruh sama ada yang putus, iaitu wajib, ataupun suruh yang sunat. Segala suruh Allah Ta'ala tu buat dengan elok. Buat dengan elok. Elok ni lagu mana? Elok. Kita duk buat elok, semayang elok,
puasa bagi elok, nak buat haji bagi elok. Elok yang macam mana? Yang dikehendaki elok tu yang mencukupi segala syarat-syarat. Cukup segala syarat. Nak sembahyang mesti kena tahu syarat sah sembahyang. Nah, syarat wajib sembahyang tentu dah kita tahu, tapi syarat sah sembahyang tu kena tahu. Pasal apa kena tahu? Kalau tak tahu syarat sah sembahyang, kita buat benda yang tak sah masuk sembahyang macam mana? Antara syarat sah sembahyang wajib suci daripada hadas kecil, hadas besar. Makna dia kalau ada hadas besar wajib mandi. Nak sembahyang boleh tak? Nah, nak sembahyang kena wuduk pula, suci pula daripada hadas kecil, kena suci. Nah, kalau tak wuduk sah tak sembahyang, boleh tak sembahyang? Sembahyang tak sah dari awal lagi, tak ada masuk, tak sah dah. Nah, syarat awal tu kena sembahyang, kena sah wuduk, kena suci daripada hadas kecil. Tu makna dia mesti ikut syarat. Mesti cukup syarat. Syarat sah sembahyang ni, syarat sah sembahyang yang sebelum masuk kepada sembahyang tu. Syarat sah sembahyang yang sebelum masuk kepada sembahyang tu, kita kena mengaji sungguh fiqh tu. Nah, kadang-kadang kita tak tahu, tanya berapa tak tahu. Berapa syarat sah sembahyang? Sebelum nak masuk sembahyang kena ada syarat sah sembahyang. Berapa syarat sah sembahyang tu? Tak tahu. Apa dia syarat sah sembahyang tu? Tak tahu. Ni lorat ni. Hak ni yang lorat. Nah, tak sembahyang lagi dah tak tahu syarat sah, macam mana nak dapat sah sembahyang? Nah, sembahyang tak lagi. Tak dapat syarat sah sembahyang, tak tahu macam mana nak sah sembahyang. Jadi kena buat bagi betul. Buat bagi betul. Betul dia, pertamanya kita kena pelihara syarat sah sembahyang tu dulu. Contoh wuduk lah, dia paling mudah sekali kita ambil contoh wuduk. Syarat sah sembahyang mesti sah wuduk. Syarat sah sembahyang wajib dia sah wuduk dia. Maka nak sah wuduk kena tahu pula dah syarat sah wuduk. Ni syarat sah wuduk pun tak tahu. Lepas tu macam mana nak bicara syarat sah sembahyang? Kan? Itu pun susah juga. Basuh muka ikut suka dia ya. Cerong basuh muka. Nah. Had muka tak kena. Nak dapat syarat sah wuduk dia kena had muka. Kita had muka pun tak tahu mana. Nah, had muka. Macam mana nak dapat syarat sah wuduk? Tak dapat sah wuduk. Wuduk tak sah, macam mana nak boleh sah sembahyang? Ni yang kata ambil kira. Kena ambil kira habis. Nah, kena ambil kira syarat sah sembahyang. Suci daripada najis besar, suci daripada najis. Najis tu yang duduk di badan pun kena suci. Najis yang duduk di pakaian pun kena suci. Najis duduk di tempat sembahyang pun kena suci. Nah. Ni ke kencing pun pakai kelepiak-kelepiak lah. Nah. Macam mana nak suci? Tak suci. Basuh kencing tak tengok dah. Ayak dalam kolej tu ada tik cicak. Tak tengok dah. Nah. Jadi kita duduk bernajis. Duduk bernajis. Macam mana nak dapat sah? Ini. Di sini yang kata wajib ain atas tiap-tiap orang. Walaupun duduk semayang dah. Semayang lama dah. Lama mana? 40 tahun dah semayang. Tetap juga wajib ngaji. Tetap juga wajib ngaji. Pasal apa? Pasal kita al-maklum lah manusia. Orang mudah lupa. Nah, kita Melayu mudah lupa. Dia ingat Melayu saja mudah lupa. Mamak pun mudah lupa sampai tu lah. Nah. Tak kira siapa, nama anak manusia ni semua mudah lupa. Nah, tapi lupa Melayu teruk sangat. Teruk sangat, padan dah orang kata. Nah, kita ni. Jadi wajib mengetahui ni, wajib kita tahu syarat sah. Jadi kena sempurnakan syarat-syarat ni. Cukup syarat sah kena tahu. Dan berapa ramai dari kalangan kita semayang. Syarat batal semayang pun tak tahu. Hak ni sedih kita rasa.
Syarat batal semayang pun tak tahu. Syarat batal semayang mazhab kita kena tahu. Syarat sah semayang mazhab kita kena tahu. Sebab kita beramal mengikut mazhab, dan wajib atas kita orang yang awam ini muqallid. Di dalam masalah fiqh wajib kita muqallid, iaitu kita wajib taklid kepada mana-mana mazhab. Mana-mana satu mazhab. Jadi dah jadi sinonim dah kita ni orang Malaysia. Nah, mazhab kita mazhab Syafi'i. Kita pegang elok dengan mazhab Syafi'i. Pegang takat mana? Pegang takat hak kita tahu lah. Hak tak tahu nak pulun lagu mana. Pegang takat kita tahu. Tahu takat mana? Takat kita mengaji. Takat hak kita mengaji, takat tu ialah kita tahu. Nah, jadi mazhab Syafi'i syarat sah wuduk pun tak sama. Tak sama. Antara empat mazhab ni berbeza. Khilaf ni rahmat. Khilaf dia rahmat. Kita jangan duk menyalahkan antara mazhab. Ada tolak 4 mazhab terus tolak. Pun ada. Ni salah. Nah, rahmat besar kita duduk di dalam mazhab-mazhab ni. Duduk dalam mazhab ni rahmat besar. Dan kita tak boleh tolak hak mazhab-mazhab tu. Ada yang tolak terus 4 mazhab. Ada yang ambil satu mazhab, tolak 3 mazhab. Ada yang ambil 2 mazhab, tolak 2 mazhab. Tak kena kita dalam sudut fiqh, tak kena. Nah, tak kena. Tu kat duk kelai. Nah, pasien kata hak aku betul, hak hampa tak betul. Duk berasa sendiri ya betul. Nah, jadi kita ni, kita orang awam ni, kita orang awam. Orang awam kena belajar bagi elok-elok. Bagi betul-betul semayang. Semayang bagi elok. Semayang lah paling elok kali. Semayang ni tiang agama. As-salatu imaduddin. Solat ni tiang agama. Nabi pesan kat kita. Tiang agama. Kita kena buat bagi elok. Tiang ni kena buat bagi elok. Nah, surau ni kalau buat tiang halai balai tak berdiri teguh macam ni. Nah. Masuk 3 hari terbaliklah kalau tiang sengit. Tiang kena bagi elok. Nak bagi elok tiang ni, sebab tu dia tauhid ni dia jadi ibu. Asas tapak pada nak letak tiang mesti kena kejap elok. Asas tapak letak tiang tu kejap elok. Bila berdiri tiang berdiri bagi elok. Bagi lurus elok, bagi kejap elok, bagi tapak kena dengan sesuai dengan keadaan dia. Nah, tu tiang kena jaga sungguh-sungguh. Pasal apa? Di tiang tu lah nak kapit dinding. Di tiang tu lah nak letak alang, nak letak bumbung. Di tiang tu lah nak bagi lekat semua. Tapak, dinding, bumbung nak jadikan sebuah bangunan. Jadi tiang tu kena kejap sungguh. Dan tiang tu esok ni yang pertama-tama nak ditanya di akhirat. Kalau tiang pun teruk, tiang tak ada nak tanya apa lagi dah, tak dan tanya dah. Nah, makna dia tak ada bangunan yang dibina di dunia nak pi buat nilaian di akhirat lagu mana, rumah elok tak elok. Dunia ni tiang tak ada, tiang rosak. Tak ada tiang tak bolehlah buat bangunan tak jadi. Kalau buat bangunan pun runtuh. Jadi macam mana nak pi nilai bangunan di akhirat tu? Tak ada bangunan nak nilai. Jadi kita kena buat bagi elok-elok, nak bagi cukup syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Setiap satu daripada ibadah khusus kita ni dia ada syarat dan ada rukunnya. Kita kena bagi sempurna dan kena bagi elok segala syarat dan rukun. Rukun, kenapa kena bagi sempurna rukun? Kalau tak sempurna rukun, tak sempurna ibadat dan tak dikira ibadat. Rukun dia utama. Rukun dia utama. Nah, syarat dia kalau syarat sah ni dia suruh kita buat bagi elok. Sebab apa kena buat bagi elok? Sekiranya keadaan yang tak mengizinkan tak apa. Dia ada tempat uzur. Dia ada tempat uzur. Nah, hak rukun ni tak dapat tidak kena buat. Walaupun uzur tapi kena buat. Dia beza tu. Kan? Beza. Nah, sembahyang ni dia ada rukun qiyam. Qiyam, berdiri betul. Tapi dia ni tak boleh berdiri betul, duduk tidur kan. Macam mana? Tetap kena qiyam. Nampak? Rukun tak boleh lari, kena buat. Walaupun dia tidur tu qiyam. Kita qiyam ni salah faham. Ramai orang salah faham qiyam dalam sembahyang. Berdiri betul masa sebelum takbir tu tak masuk lagi. Tu bukan masuk lagi sembahyang. Betul tak?
Tak masuk lagi. Dia qiyam tu di dalam sembahyang. Diri betul sebelum angkat takbir tu tak masuk lagi. Tu yang nak kata masa takbir kena duduk berdiri bagi betul-betul. Pasal dalam tu semua. Masa takbir tu. Ni sambil takbir macam dengan lalang. Mana dapat berdiri betul? Sambil takbir nak terlentang pun dah. Tak dapat. Waktu takbir dia kena jaga betul-betul. Dalam ibadat ni kena jagalah. Tu qiyam. Nah, qiyam. Qiyam ni dia serentak. Qiyam, takbir dan niat serentak. Duduk sekali. Masa tu kita kena jaga. Jaga. Nah, jadi perkara-perkara rukun kena buat bagi sempurna. Dalam sempurna. Tapi dalam ibadat sembahyang ni kita kena ambil kira banyak. Kena ambil kira sungguh-sungguh. Di dalam rukun ada syarat-syarat sah. Hak ni yang kita duk tinggal banyak. Hak ni dalam rukun sembahyang dia ada syarat-syarat sah. Hak ni kita tinggal banyak. Tinggal dengan makna tak berapa faham. Ni kata bila tak faham syarat sah rukun sembahyang, ini yang tak sempurna rukun. Nah. Syarat sah rukun Fatihah ada berapa? Syarat sah rukun takbir ada berapa? Syarat sah rukun niat ada berapa? Tak tahu. Nah, ngaji fiqh lama, sembahyang lama. Tapi syarat sah rukun kita tak tahu. Bila tak tahu ni, kadang-kadang kita tertinggal daripada salah satu syarat sah rukun. Menyebabkan rukun kita tak sempurna. Kalau rukun kita tak sempurna, kadang-kadang membawa kepada batal sembahyang. Kerap kalinya batal, tapi tak sedang. Contoh. Nah, saya bukan guru Quran, saya bukan qori. Jadi payah saya pun bukan guru tajwid. Nah, tapi di dalam fiqh waktu sembahyang baca Fatihah bila disebutkan dengan lahan, salah baris tak noh? Lahan, salah baris. Nah, contoh dia ghairul maghdu, kan dia baca salah baris. Ataupun dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sepatutnya ghairil, dia baca ghairul maghdu. Nah, ada yang sah ada tempat yang sah bacaan. Nah, ada yang kita kena ingat Quran pun banyak qiraat. Nah, ada tempat yang sah, ada tempat tak sah. Sah tak bacaan ghairu? Cikgu, sah tak? Sah bacaannya, tapi tak sah pada fiqh mazhab kita. Sebab dia salah baris. Lahan pada baris. Bila dia lahan pada baris, dia baca habis dia wajib ulang. Bila dia tak ulang, batal tak sembahyang dia? Tak batal. Ni yang letih ni. Tak batal lagi. Dia tak ulang, tak batal lagi. Dia rokok, batal sembahyang. Nak nampak tak? Ada ketikanya batal. Batal bila dia rokok. Selagi dia tak rokok, tak batal. Dia teringat, aku rasa macam tak betul lah baca tadi. Ulang, patah balik baca. Tak apa, tak batal lah sembahyang. Ni tu sebab tu beza-beza mazhab. Lepas tu dia nak kelih lah. Padahal yang kelih ni kebanyakan apa dia? Hak ni pun tak apa faham, hak ni pun tak apa faham. Dua-dua tak apa reti. Pakat tak reti belakang. Lepas tu kat dalam tegak. Kita ni bergaduh dengan perkara yang kita tak tahu. Bukan bergaduh dengan perkara yang kita tahu. Kalau kita nak bergaduh buat apa? Kalau kita tahu nak bergaduh buat apa? Sebab tu ada setengah-setengah saya ikut qiraat ni. Dia jawab kat tu, kita nak kata apa? Saya pegang qiraat ni. Tapi kita kena fikir, kita mai di tempat yang guna qiraat ni, kita guna qiraat ni. Kita mai di tempat yang mazhab ni, kita guna mazhab ni. Dia tak boleh orang Pakistan mai di Malaysia, orang Malaysia nak ikut mazhab Pakistan, tak boleh. Kita pergi di Pakistan, kita ikut mazhab Pakistan, tak apa. Kita balik mai di Malaysia, kita kena guna mazhab di Malaysia. Tak berkelahi sampai bila tak berkelahi.
Ni balik Pakistan, balik India, bawa masak sana. Oh, letih. Nah. Baik, jadi kena faham bagi elok-elok. Sebab tu makna buat ibadat dalam makna ihsan, buat bagi elok-elok. Sebab apa yang dituntut kita buat bagi elok dan bagi sempurna ni? Sebab apa? Sebab ibadat yang kita buat ni, seolah-olah kita buat ibadat ni, kata musannif, mengerjakan dan menunaikan perintah Allah Ta'ala tu seolah-olah di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Tuhan punya sembahyang, Allah Ta'ala Tuhan punya ibadat, Allah Ta'ala Tuhan punya segala amal ni, Tuhan punya. Bila kita buat kerja di depan Tuhan punya, takkan nak buat halai balai, takkan nak buat cincai. Nah, hutang kerja kelang, bila bos duduk kat line, dia pulun buat kerja sungguh-sungguh, elok-elok. Nah, cikgu pun sama kak, bila cikgu besar lalu sekali ya pasang. Nah, dan kemas betul tu. Cikgu besar lalu sekali ya. Dia nampak cikgu besar. Bukan cikgu besar nampak dia nampak cikgu besar. Sini dan buat pergi kemas. Dia diam. Cengan. Tapi bila tak ada, cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Nah. Lepas tu cikgu duduk depan. Lena. Kan? Cikgu sehari. Cukup 10 tahun, keluar 10 orang. Nah. Jadi nak abang kata kita ni, kita kena ambil satu. Kita tengok, kita hidup atas muka bumi ni, bila kita berhadapan dengan Tuhan punya, pasti kita akan buat sesuatu kerja dia, mesti kita akan buat dengan cukup sempurna dan cukup baik. Walaupun kait nyok. Tidak. Kera naik kait nyok pun dia ikut Tuhan dia. Dia tak buat ikut suka dia. Kalau ikut kera ni, dia buat ikut suka dia, habis ada berapa puluh manyang, semua turun. Putik pun turun. Tak, tapi pasal ada Tuhan, dia ikut Tuhan. Buat bagi elok. Takkan kita lebih teruk pada kera? Lebih teruk pada kera ke yang sampai tak mau ikut hak yang digariskan atas garisan yang wajib kita ikut bagi elok ni? Jadi ada dah garisan yang digariskan bagi kita untuk kita ikut supaya kita persembahkan kepada Tuhan empunya ibadat ni, biarlah sempurna ibadat kita. Biar sempurna ibadat kita. Walaupun semayang dalam keadaan duduk, walaupun semayang dalam keadaan berdiri, walaupun berbaring, mengiring dan sebagainya, sembahyang kita ni biarlah cukup syarat dan sempurna perbuatan kita. Supaya apa? Supaya dipandang kasih oleh Tuhan punya ibadat. Kita ni harap kasih. Antara jalan kita nak berasa ikhlas buat ibadat, kita buat ibadat supaya mendapat kasih Tuhan punya ibadat. Hak tu antara jalan nak dapat ikhlas. Ada kita buat ibadat dengan sebab janji-janji. Siapa buat yang ni, dapat yang ni. Siapa buat yang ni, dapat yang ni. Siapa buat macam ni, dapat begini. Dia pulun lah. Punya pulun lah. Siapa selawat 1000, rezeki murah tak putih-putih, dia pulun selawat 1000. Tata kena saman 10,000. Agak-agak dia nak marah kat siapa? Kena saman 10,000. Pasal pakai tok doa dagu lah. Nampak? Dia sebenarnya kalau kita faham kaedah ikhlas dan kaedah kita nak dapat martabat ibadat ikhlas kerana Allah Ta'ala ni, kita tolak tepi sebab ni. Solat duha memang hebat, tapi kita tolak fadilat dia, tolak. Kita nak ambil apa? Sebab Allah. Hebat orang sembahyang solat duha ni. Hebat orang sembahyang tahajud ni. Hebat segala orang suka sembahyang sunat tasbih, hebat sungguh. Benda-benda yang hebat-hebat ni. Tapi kita tolak hak yang kita nak dapat tu. Kita tolak apa? Tolak di dalam hati kita, jangan letak kerana nak dapat ni, nak dapat ni. Dah, tolak. Habis tu kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala. Nak bagi nampak ikhlas ni, nak bagi nampak lagi. Kita sembahyang hajat, kita niat apa? Ustaz,
Kita sembahyang hajat, kita niat apa cikgu? Ha? Kita niat minta nak berhajat dengan Allah tu ya? Usalli sunat hajati kan? Hajat kan? Kita niat hajat kan? Ada tak kita sembahyang hajat, kita niat, ya Allah aku nak sembahyang hajat, nak minta yang ini dalam takbir? Tak ada. Solat hajat kerana Allah. Solat hajat kerana Allah. Betul tak? Ha. Minta dalam doa. Tu yang kita nak kena minta di dalam doa. Mintalah apa kita nak minta pun. Tapi hak masa sembahyang tadi kerana Allah kan. Hang sembahyang pilah apa pun kerana Allah. Dia tak ada niat pun hak yang kita minta tu di dalam niat. Ha tu yang kita nak nampak ikhlas. Baru balik pada ihsan, ialah ibadat ihsan. Semata-mata buat ibadat kerana Allah Taala. Ha semata-mata kita buat ibadat kerana Allah Taala. Pada ketika tu ihsan. Nah, kita buat seolah-olah kita buat di hadapan Allah Taala. Kita nak buat yang sebaik mungkin, nak buat yang secantik mungkin. Nah, kita buat. Buat ni seolah-olah di hadapan. Kena ingat seolah-olah. Jangan sekali-kali i'tikad kita semayang Allah duduk depan, kapiak. Nah, kita bukan mangsa depa tu. Nah, kita bukan mangsa depa tu. Tuhan duduk depan, Tuhan duduk belakang, Tuhan duduk atas. Dah, depa tu Tuhan tu. Kita tak boleh kata apalah, depa Tuhan ada banyak tangan. Takkan kita depa i'tikad Tuhan macam tu. Bila depa i'tikad Tuhan macam tu, makna dia itu i'tikad yang salah. Bila i'tikad tu salah, maka membawa kepada kufur. Sebab tu dinamakan mereka kafir. Kan? Jadi kita jangan sekali-kali ada dalam hati i'tikad kita semayang ni, ihsan dia Nabi nak abang kat kita, nak menyatakan seolah-olah di hadapan, bukan Tuhan duduk depan. Nak bagi kita ada satu gambaran kalau kita buat kerja tokey duduk depan. Seolah-olah. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia Allah Ta'ala sekalipun, dan kalau kita tak melihat Allah, nah kita memang tak nampak Allah, dan kita tak akan dapat melihat Allah duduk di dunia ni. Nah, hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang saja hidup di dunia yang dapat melihat akan Allah, lihat zat dan segala sifat dia. Nabi seorang je. Nabi Muhammad seorang je. Tidak ada makhluk lain daripada Nabi Muhammad yang melihat akan zat dan sifat Allah Ta'ala. Nah, tak ada. Baru lepas saja malam kita sambut Isra' wal Mi'raj. Nah, tu pun Isra' wal Mi'raj tu pun, nah kalau tak belajar betul-betul, duk pakai dalil Nabi naik ke langit enggak? Nabi naik ke langit. Jumpa Tuhan di atas langit. Oh, tak ada. Salah banyak lah. Nah, jumpa Tuhan di atas langit. Tuhan duk mana? Tuhan duk atas langit. Tak, salah banyak. Salah banyaklah siapa i'tikad Tuhan duk di atas langit. Nah, Tuhan duk atas langit. Allahu akbar. Nah, salah banyak. Sebab tu kita mengaji, cari guru, baca kitab. Baca kitab Isra' wal Mi'raj ni kena baca. Sebab di dalam dia ada fiqh, ada tauhid, ada tasawuf. Dia ada syariat. Nah, cerita di dalam Isra' wal Mi'raj ni, dia ada cerita bagaimana syariat. Nah, kerja buat syariat semua dicerita. Macam mana jalan apa ni makrifat, semua dicerita. Bagaimana cerita perkara yang berkaitan dengan hakikat, semua kita boleh nampak di situ. Fiqh, tauhid, tasawuf kita akan nampak di dalam Isra' wal Mi'raj. Tempat nak pegang syariat macam mana, pegang tauhid macam mana, nak pegang makrifah macam mana, nak pegang hakikat ni macam mana. Kena ngaji bagi nampak dalam Isra' wal Mi'raj. Bagi kita cerita biasa, seronok cerita aja. Kita tak nampak benda tu. Kalau kita nampak benda tu, Allahu akbar, punya hebatlah Isra' wal Mi'raj. Nah, kita tak nampak, tapi orang putih nampak Isra' wal Mi'raj. Nah, kita tak perasan. Sebenarnya perjalanan Burak ni kilat kelajuan. Laju dia cukup laju. Selangkah sejauh mata memandang. Selangkah Burak sejauh mata memandang. Satu langkah. Nah, tak heranlah kalau dia nak pi ke, tapi Nabi pi ke Baitul Maqdis ni bukannya terus straight daripada Mekah ke Taibah, daripada Taibah ke Madian ke Tursina ke Sinai masuk ke Baitul Maqdis.
Bukannya straight. Dan di setiap satu tempat Jibril kata kat Nabi, turun solat. 2 rakaat semua turun solat. Padahal masa tu tak ada lagi solat. Oh, laju Burak ni, laju. Tempat dia tunjai sekali sejauh mata memandang. Tetapi kita kena faham, Burak yang membawa Nabi dan Nabi yang duduk atas Burak serta dengan Jibril yang duduk di kanan, Mikail yang duduk di kiri, ada kata Israfil, kan? Tapi Mikail memang bawa ayak untuk cuci jantung Nabi, dia ayak Zam-Zam. Baik, dalam perjalanan ni sebenarnya kita kena nampak Nabi diperpindahkan dimension. Bagak. Boleh tak? Nah. Nabi diperpindahkan dimensi. Daripada dimensi alam nyata diperpindahkan masuk ke alam. Dia ada beberapa alam yang dilalui. Nah, alam Jabarut, alam Malakut, diperpindahkan ke alam. Bila diperpindahkan ke alam, maka alam kita ni kecil. Cukup kecil. Seolah-olah kalau Nabi duduk di sini, di situ saja Baitul Maqdis. Macam tu ya. Kecil. Perpindah dimensi. Pindahan apa? Time tunnel. Orang putih buat time tunnel. Nak pindah time tunnel, dia kena ada pemanduan pelancaran yang paling laju. Selaju kelajuan cahaya. Betul? Orang putih buat. Betul tak? Mesti melebihi kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya melebihi kelajuan suara, bunyi. Betul tu. Saya pun kau parti mengaji tu tinggal berpuluh tahun dulu ni. Kelajuan cahaya melebihi kelajuan suara. Sebab tu kita mendengar, kita melihat kilat dulu baru bunyi guruh. Padahal benda tu keluar sama. Stem, boom. Kita sini nampak kilat sampai dah. Tata sana tu baru kena. Kelajuan cahaya melebihi kelajuan suara. Jadi orang putih dia nak buat benda ni, dia fikir habis semua, dia tengok lah. Benda Isra' wal Mi'raj ni sebenarnya betul. Sebenarnya cukup betul bagi mereka. Boleh berpindah daripada satu masa ke satu masa yang lain, tapi dengan syarat boleh melepasi time tunnel ataupun black hole. Mereka macam-macam, mereka reka nama. Pembohong lah puak-puak ni. Puak-puak ni pembohong lah. Mereka reka nama, nak bagi nama kat mereka. Kan? Nabi dipindahkan dari satu masa ke satu masa ni dengan dipandukan dengan Burak. Burak ni kelajuan cahaya, lebih kelajuan cahaya. Dia lebih daripada kilat. Dia lebih pada kelajuan cahaya, dipindah. Baik, tengok orang putih buat Back to the Future. Mesti ada benda yang nak dipandu yang akan bergerak melebihi kelajuan cahaya. Baru boleh melintasi zaman. Nampak orang putih buat. Kita tak nampak benda ni. Benda ni betul. Mereka dah boleh nampak benarnya. Kita cerita pilah lagu mana pun, duk fikir betul ke tak? Betul ke ni? Takkan kot. Kalau kita lah ni pun boleh fikir macam tu, agak-agak sahabat zaman Nabi pada zaman tu, dia boleh terima tak? Nabi pergi ke Baitul Maqdis tak sampai 3 jam. Naik ke langit, turun balik, patah balik mai, duduk sandak di Hijr Ismail. Duk mendengung, duk fikir nak cerita lagu mana. Agak-agak boleh terima tak? Abu Jahal dengar cerita terus kata Nabi gila. Bukan dekat Abu Jahal. Kalau kita duduk tang tu, kita teruk pada Abu Jahal ni. Hebat tu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini satu kehebatan yang Allah Ta'ala perzahirkan kepada umat manusia. Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala sebenarnya mengangkatkan perkara yang suci kepada tempat yang paling suci untuk bertemu dengan yang paling suci. Tu makna dia. Tempat paling suci mana? Di bawah ke di atas? Tu dia jadi nama naik. Bukan nak turun. Nisbah kepada suci dan buruk, nisbah kepada syurga dan neraka. Syurga di langit, neraka di bumi. Kalau neraka di bumi, lah ni kita duduk atas apa? Duduk atas neraka. Tunggu masa nak terjun dalam neraka. Kan? Tu sebab tu kita kena faham. Tuhan bukan duduk di langit. Tuhan bukan duduk di langit. Nabi disucikan, disucikan segala zahir dan batin Nabi. Sehingga kan pada sampai ketika di Sidratul Muntaha dimasukkan lagi nur, cahaya di dalam hati Nabi.
Dah masuk dah sebelum perjalanan tadi. Pada ketika operate di hadapan Hijr Ismail tu. Operate tu. Belah dada, buat keluar jantung, cuci, buang darah, masuk dah. Iman daripada emas dah masuk dah. Tapi bila naik kat Sidratul Muntaha, Jibril dah tak boleh pi, tinggal Nabi seorang dalam perjalanan. Jibril masukkan lagi nur, cahaya. Cahaya. Cahaya mana? Cahaya tempat yang paling suci dan paling tinggi, yang paling terang, yang nampak oleh Nabi walaupun tenggelam di dalam cahaya, nampak terang. Kita duduk dalam cahaya, duduk nampak hak adu ketui. Kita tak nampak. Kita akan nampak cahaya. Nampak cahaya? Nampak cahaya? Kita tak nampak cahaya, betul tak? Kita nampak objek. Tapi kalau tak ada cahaya, apa pun kita tak nampak. Sebenarnya yang kita nampak tu cahaya. Cahaya masuk, baru kita boleh nampak. Cahaya tak masuk, kita tak nampak. Yang sebenarnya kita nampak cahaya. Dengan nampak cahaya tu, kita boleh nampak objek. Bila cahaya tak masuk, kita tak nampak. Bayangkan dimasukkan Nabi pula dengan cahaya yang lebih terang daripada cahaya yang bercahaya. Diterangkan. Sebab apa? Sebab nak dibawa naik daripada Sidratul Muntaha tu, Nabi nak naik lagi. Nak dinaikkan kepada kursi. Nak dinaikkan kepada arash. Naik arash, naik kursi. Kemudiannya nak naik pada mustawa. Loh. Bira. Bunyinya? Allah. Naik mustawa, nak naik atas lagi daripada mustawa Hadratul Qudsi, nama tempat paling mulia, paling tinggi. Di mana sampai tak tahu di mana tempat, macam mana kita nak kata di atas. Naik itu maqam. Maqam. Dinaikkan maqam. Kena nampak bagi jelas-jelas. 7 petala langit tu seumpama maqam nafsu kita. Maqam nafsu. Nabi maqam naik lebih pada 7 tala langit. Kita kena nampak tu. Amarah. Nafsu amarah. Umat Nabi jumpa dengan Nabi Adam. Umat Nabi Adam, anak-anak keturunan Nabi Adam, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Yang kanan ni ahli syurga, yang belah kiri ni ahli neraka. Di tempat tu nak menunjukkan manusia ni bila nafsu amarah, tempat dia banyak neraka, walaupun anak Nabi Adam. Langit pertama amarah, langit kedua lawamah, langit ketiga mulhimah, langit keempat mutmainnah. Tempat siapa dia langit keempat? Kita tengok tempat pertemuan Nabi, kan? Langit kelima mardiyah, radiyah. Naik sampai ke atas kamaliyah. Nabi atas pada kamaliyah. Makam tu naik makam. Jadi hak yang duk cerita kata kita apa dia? Kita ni semayang tak lepas lagi. Kan? Ada api duk cerita kita yang naik. Kita nak naik apa? Nak naik apa? Kotak ngohongnya. Perjalanan Nabi ni sungguh zat dia, diri dia dan sifat dia dan nyawa dia, roh dia, sungguh semua sekali. Ni i'tikad kita. Kita tak boleh tolak kapiak. Kalau kita tolak ni, kita makna dia takut kita tak terima langsung. Tolak perjalanan, hak Isra', kapiah. Tapi hak ni khilaf. Pasal tak ada dalam Quran. Nabi cerita, hak naik ke langit. Nabi cerita. Hak ni benda-benda ni semua ni, kena ngaji bagi nampak. Jadi supaya kita faham, tak kelai. Tak kelai. Ini piduk cerita merapu lah Isra' Mi'raj. Allah, kesian lah. Kesian hak orang yang awam yang tak faham tu. Akan terikut menjadikan sesat lagi sesat. Pakat duk merapu. Ada 2-3 orang duk merapu. Baik. Dan kita memang tak akan dapat melihat Allah Ta'ala. Tak dapat melihat Allah Ta'ala kecuali nanti Allah Ta'ala bawa kita pergi masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga serta dengan para hamba Allah Ta'ala. InsyaAllah dapat melihat Allah. Mudah-mudahan kita masuk syurga dengan hamba Allah Ta'ala. Hak yang masuk syurga dengan hamba Allah Ta'ala yang boleh melihat Allah. Hak masuk syurga tak masuk dengan hamba, makna dia bukan di tempat dengan hamba Allah ni, kita tak dapat lah. Tapi janji masuk syurga. Kita lah ni kita duduk macam tu lah. Janji masuk syurga. Syurga ada 7. Janji masuk syurga. Tapi bila masuk syurga esok pakat menyesal. Kalau aku tahu aku buat baik ni, kalau aku tahu buat baik ni, kalau aku tahu buat baik ni, boleh naik lagi, boleh naik lagi, boleh naik lagi, boleh dapat lebih lagi, dapat lebih lagi. Allahu Akbar. Ya Allah, kita ni nak syurga lah. Tak ada apa dah.
Nah, akhir kita, tempat kita, kita nak kembali kepada syurga. Kita tak maulah. Nah, janganlah minta lah, ya Allah, sekurang-kurangnya kita ni janganlah masuk neraka. Takut sungguh nak masuk neraka ni, kena api di dunia pun menyala, tak mau dah kelepiah. Nah, tu baru menyala later. Tapi kira hebat kat kita dah. Bukan takat api dunia ni kita tak takut, api akhirat kita tak takut. Kira manusia dunia ni kira hebat kat. Nah, api yang ada di dunia baru 1/7 dari 1/70 daripada api neraka. Api yang ada di dunia ni 1/70 daripada api neraka, yang telah dilintaskan dengan laut 7 lapis laut. 7 lapis laut dah lintas, baru sampai kat kita 1/70. 1/70 dari sana lintas 7 lapis laut. Panas api tu. Panas dah. Tapi kita buh di mulut, relax lah. Kan? Ya. Relax lah, hebat kita. Kita hebat, tak payah nak kata apa. Kan? Kadang-kadang kena terfikir benda-benda ni. Supaya apa? Supaya menginsafkan diri kita. Kalau boleh dia jadi sia-sia, kita buang. Nah, kena fikir enggak? Kalau dia ni sia-sia, bebek kita buang. Tapi kalau dia ni kita buang jadi mudarat, tak payah, kita tak boleh nak kata apa. Nah, isap-isap rokok, berhenti-berhenti isap rokok, mayang baca kok lain. Nah, tata sembang jadi gila. Jangan buat main-main. Orang tak biasa isap rokok mana tahu. Tak biasa isap rokok bolehlah duk tembak kau nu, tembak kau ni. Dia biasa isap rokok, dia tahulah. Berhenti isap rokok jadi orang gila. Baru isap rokok, tak kena ganja lagi. Nah, tambah geng yaktum lagi sakan. Dia bergetah. Nah, benda-benda ni semua ni, benda-benda ni kita tengok suluh pada diri kita. Kita jangan suluh orang. Kalau dia mudarat kat kita, buang. Kalau dia tak bagi manfaat, kita boleh buang, kita buang. Nah, kalau kita boleh tinggal, kita tinggal. Bukan ada rugi. Nah, kalau dia bagi menguntungkan, tak apa, nak buat macam mana dia untung. Nah, dulu ada satu, saya duk ingat tu, cikgu duk cerita. Antara seorang pensyarah yang hebat Cina, kan? Biasa dengar? Tak biasa dengar? Profesor Koke Kim, dia isap rokok paling kuat. Dia tak isap rokok, dia tak boleh tulis. Tu nak abang kata, bukan kita nak mengharuskan ataupun nak menjadikan dia sebagai dalil dah. Tetapi orang biasa benda ni, dia akan tahu macam mana keadaan. Nah, sebab tu saya tak suka orang tembak sampai tembak kat betul-betul badan sudahlah. Nah, kita pakai peluru kapok sudahlah, kena pun sakit ke. Kan? Ni bubuh bisinggan peluru perak pula. Nah, peluru perak ni tembak jin lah. Nah, payah kita ni tembak, saya kata boleh tembak sungguh-sungguh. Tembak peluru kapok jadilah sakit dah. Nah, jadi kita jagalah. Baik. Dan bermula ihsan ini, ihsan ialah syarat bagi kesempurnaan agama Islam jua. Dia cuma syarat kesempurnaan agama Islam. Syarat kesempurnaan. Maknanya dia kalau nak dapat yang sempurna, kena beramal dengan ihsan. Nah, jadi bagi ahli tasawuf, kalau tak sempurna agama, rugi sebab tak ada nilai. Dia kot tu pula dah. Tak ada nilai. Dinilaikan pahala kita ialah dengan ikhlas pada ketika beribadat pada Allah. Tak ada ihsan, makna dia orang ni dia dalam hati dia juga, dia tidak ada kesempurnaan dalam ibadat dia. Makna dia nak datang ikhlas ni, dia kena ihsan. Sungguh-sungguh buat ibadat mata-mata kerana Allah Ta'ala, tidak ada kerana apa pun. Kerana apa? Kerana seolah-olah dia buat ibadat di hadapan Allah. Dan kalau Allah Ta'ala tak nampak dia sekalipun, dia buat ibadat kerana dia yakin Allah Ta'ala tengok dia. Kan? Jadi timbul ikhlas. Di situ ikhlas. Ikhlas tu antara ibu kepada ganjaran bagi ahli ibadat. Bila tak ada ikhlas, tak ada lah ganjaran. Tak sempurna ibadat dia. Rugi juga. Sebab tu kena bagi ada. Kita kena bagi ada, timbulkan ikhlas. Nak timbulkan ikhlas, kita kena buat ibadat seolah-olah kita merasakan. Kita ni seolah kena merasakan Allah Ta'ala duk tengok kita. Allah Ta'ala tengok kita sungguh-sungguh. Kita kena rasa seolah-olah Allah Ta'ala tengok sungguh-sungguh.
Kita rasa macam tu. Bukan rasa Allah Ta'ala duk perambang, duk perhati. Tak, sehari pergi duk buat gitu pula. Tak, kita berasa seolah-olah memang Allah Ta'ala tengok sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab tu dituntut kita kenal sifat. Kenal sifat. Allah Ta'ala bersifat dengan basar. Basar. Jadi Allah Ta'ala melihat dengan basarnya. Melihat tu kita berasa yakin sungguh Allah Ta'ala melihat. Kenapa? Allah Ta'ala tak buta. Allah Ta'ala tak buta. Jadi di situ timbul rasa takut, rasa gerun, buat ibadat sungguh. Bukanlah syarat, bukanlah apa? Bukanlah ihsan itu syarat bagi sah agama Islam. Bukan syarat sah agama Islam. Saat ni kalau kata tak ada ihsan, tak sah agama Islam. Dak. Syarat sah agama Islam tauhid. Sah Islam ada tauhid. Sah Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Sah iman ada tauhid. Dia kat tu. Sah Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Ataupun kita ni bakah keturunan, zuriat keturunan, nasab dah keturunan Islam, maka sah Islam kita kerana pak kita Islam, dah mengucap Islam, dah mengucap 2 kalimah syahadah. Maka kita juga Islam. Tu sah Islam. Dan sah apa ni iman apabila kita ada i'tiqad yang sah. Sah iman kita, ada i'tiqad yang sah. Dan ihsan ni dia bukanlah syarat sah bagi agama. Dia hanyalah satu syarat bagi kesempurnaan di dalam beragama. Makna dia di dalam semua. Fiqh, tauhid dan tasawuf kita ni, kita buat ibadat ni seolah-olah kita buat fiqh, buat tauhid dan tasawuf ni seolah-olah di hadapan Allah Ta'ala. Ataupun kita yakin Allah Ta'ala melihat akan kita buat kerja. Tu je. Jadi bila kita buat itu, dia akan jadi yang terbaik. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok ni, dengan bahawa tak cukup syarat. Ni musannif nak bagi tahu kat kita, hak ni kena ingat. Dan bermula orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok. Apa dia tak buat ibadat dengan elok? Tak cukup syarat. Dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun dan tidak ada ikhlas. Di sini nampak ada tidak ada ikhlas dan tidak khusyuk. Khusyuk noh, kita semayang khusyuk ni nampak gaya macam jauh sikit lah khusyuk kita ni. Tawaduk kita boleh berlakon ni khusyuk hati. Makna dia khusyuk hati ni tetap pandang hati kita ni khusyuk. Yang kita buat ibadat ni semata-mata kerana Allah Ta'ala pandang tumpu hati hanya pada Allah. Tu khusyuk. Kita dok dengan hati kita. Saat duk Johor, saat duk Melaka, saat duk Kuala Lumpur, tadi baru balik Penang, tadi baru mengajak dia mai kata habis semua. Tak saat baru sembang hak ni, hati kita tak tumpu pada Allah. Tu tak ada khusyuk. Tak ada khusyuk, hati kita berjalan tak khusyuk. Tapi tawaduk ni, tawaduk kita boleh buat. Tawaduk. Macam mana tawaduk? Tawaduk ni merendahkan diri kita ni. Hati kita, zahirkan diri kita, kita merendah. Kita tunduk. Warak, tunduk baguslah ni, tunduk bagus dah. Sebab tu dalam semayang ni dia mazhab Syafi'i sunat kita pandang tempat sujud sebab nak mengajak diri kita tawaduk, mengajak diri kita tunduk. Dan kita nak dapat khusyuk ni, kita kena sentiasa tundukkan pandangan kita. Pandangan yang tempat kita tengok ialah tempat sujud. Tempat sujud tu kita tengok. Maka di situ mengajarkan menunduk hati kita, tundukkan hati kita untuk kita dapatkan khusyuk. Sebab apa? Sebab kita tak pandang yang lain. Bila angkat muka tengok depan, semayang jemaah angkat muka tengok depan, di baju tu senirai tulis. Baca habis semua. Nak bagi syuk dia campur ke semua nama 20 orang satu baris lah. Kita duk penin baca penentang puan ni. Kan tidak? Makruh tu orang hak pakai baju tu. Yang kawan duduk belakang duduk penin. Nama apa ni? Pelik ni, panjang ni, nak sebut tak reti. Rupanya kawan tak ada titik. Boh nama senirai. Kan? Dah. Tu rosak. Jadi kita tak dapat khusyuk. Bila tak dapat khusyuk, macam mana mengajar kita khusyuk? Tengok tempat semayang. Tengok tempat semayang tu dia sejadah nampak muka macam dengan jin duk jalan lidah. Pula dah. Tang mana nak tengok ni? Tang mana nak tengok? Pejam mata makruh. Lagu mana? Lagu mana nak dapat khusyuk?
Sebenarnya khusyuk tu bukan pada pandangan zahir saja. Khusyuk ni sebenarnya hak di hati. Hati kita kotak memang tak dapat khusyuk. Tu je. Hati kita bersih, insya-Allah kita dapat khusyuk. Bila bersih, hang tengok api lah apa pun. Nah, dia semayang, dia tengok apa pun, tengok api, dia tak ada duk baca hak orang dah. Sebab dia semayang, dia khusyuk, dia tahu dia semayang. Tapi bila hati kita kotak, nampak menentang apa pun kita kira habis. Nah, boleh dalam duk semayang, boleh duk tengok ekor cicak 3 pun nampak. Nah, habis. Macam mana kita nak dapat khusyuk? Nah, kita letih tahun ni. Nah, tapi tawaduk memang kita boleh berlakon. Tawaduk merendahkan hati kita, merendahkan pandangan, memang kita boleh berlakon. Tapi dituntut sunat kita tawaduk. Jadi kalau orang dalam sembahyang tak ada khusyuk, tak ada tawaduk, tak ada ikhlas dan tak buat ikut syarat, maka dinamakan dia orang yang buat tak elok ni, ibadat dengan tak elok ni. Orang yang tidak berbuat elok, dia tak buat ibadat dengan elok, maka tidak sempurnalah agama Islam. Tak sempurna agama Islam tu kerana apa? Kerana ibadat dia tak jadi sempurna, tak elok ibadat dia. Dan tidak ada hak. Hak ni kena ingat ni. Ni kena pada pihak ahli tasawuf. Dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Ni pihak ahli tasawuf. Ahli tasawuf kalau kita buat ibadat, tak ada khusyuk, tak ada khudu', tak ada tawaduk, tak ada ikhlas, tak ada pahala. Buat sia-sia, mata-mata. Ahli tasawuf. Tapi fiqh betul. Syarat betul. Sah betul. Rukun betul. Sah dah ibadat ada pahala pada sah. Dicatat. Ni catatan. Kita buat mengikut apa yang ditetapkan malaikat catat. Oh, dia buat ibadat dapat pahala. Tapi pada sudut tasawuf pahala dia di sisi Allah Ta'ala. Ganjaran dia di sisi Allah Ta'ala. Nilaian dia di sisi Allah Ta'ala. Makna pahala di sini ialah ganjaran Allah Ta'ala ni dia tak dapat. Hak yang Allah Ta'ala nak bagi. Sisi tasawuf. Jadi ahli tasawuf kalau semayang tak ada ikhlas, kalau hadiah tak ada, sedekah tak ada ikhlas, kalau buat tak ada ikhlas, tak ada apa-apa. Apa pun tak ada. Kita ada. Hati tak apa ikhlas. Betul tak? Assalamualaikum. Hamba mari dari sana nak kutip. Hampa ni tak ada kerja lain, main duit kutip tapi duit bagi. Ikhlas tak? Tak ikhlas. Mulut duk bunyi. Tangan bagi duit. Ikhlas tak? Di sudut dia tak ikhlas. Sudut duk kata tu tak ikhlas. Tapi di hati kita daripada baik kita bagi sedekah tak ada, kita tak kisah apa pun. Kalau mulut bagi hati tak bagi, kita tak bagi langsung. Tapi dok tangan bagi, mulut boleh tiang. Sudut tu, pada sudut tu dapat pahala. Kita buat dapat pahala. Tapi di sudut ikhlas, kalau tak ada apa? Tak ada nilai. Ganjaran di sisi Allah Ta'ala tak ada nilai dia. Tapi ganjaran pada catatan amal, kita beramal. Ada amal. Tentu sajalah kita nak kena jaga. Jadi ini yang tuntut. Ni ilmu tasawuf dia kita kena mengaji. Sabda Nabi SAW daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini dalil dia yang musannif bawa mai kat kita. Dalil Islam, iman, ihsan. Dalil dia. Dalil hadis ni. Hadis ni lah menjadi rujukan. Kalau di dalam kitab hadis arba'in, dia diletakkan di dalam hadis arba'in, kalau tak silap hadis Imam Nawawi ni dia letak hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmat wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal muslimin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min 'ibadika salihin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dinik.
وعلى طاعتك وعلى معرفتك وعلى مغفرتك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته